Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua murid. Okey, subjek pada hari ini adalah subjek sains untuk murid 5 tahun, di mana kita akan menerangkan dan belajar mengenai lidah. Okey, fungsi-fungsi yang ada pada anggota muka kita. Sebelum ni kita ada belajar hidung, mata, dan pada hari ini kita akan masuk kepada lidah. Okey, apa itu lidah? Okey, semua murid-murid 5 tahun ada lidah tak? Nampak tak lidah yang cikgu tunjuk ni? Comel tak lidah dia? Okey, murid-murid 5 tahun semua cari. Pegang lidah masing-masing. Lidah kita tak panjang dan juga tak pendek. Kita ada lidah yang sangat comel. Okey, apa kegunaan lidah kita? Siapa tahu apa kegunaan lidah? Okey, dengan lidah kita boleh merasa makanan. Okey, dengan lidah kita boleh rasa makanan tu sedap ataupun tidak sedap. Selain daripada itu, lidah juga membantu untuk kita apa? Selain kita dapat merasa makanan tu sedap, tak sedap, lidah juga membantu untuk kita bercakap. Okey, kalau kita tak ada lidah, kita punya percakapan tak akan jelas. Dengan adanya lidah, dia membantu kita punya percakapan lebih jelas. Apa yang kita cakap lebih terang, orang akan faham. Okey, kita tengok. Kita tengok semuanya. Okey, setiap hari kita makan makanan betul, dan setiap hari kita rasa makanan kita tu sedap ke tidak sedap. Dan ada beberapa kategori makanan dengan mengikut rasa yang kita dapat rasa dengan menggunakan lidah. Okey, contoh. Okey, tengok gambar yang pertama. Gambar yang pertama tu tengok lidah kita boleh rasa. Ada 4 gambar. Yang pertama adalah gambar ubat. Okey, siapa pernah makan ubat? Sedap tak rasa ubat? Rasa ubat apa? Tak sedap. Apa yang tak sedap tu? Kita rasa pahit. Ubat ni rasa pahit. Dia kategori yang tak sedap. Tapi murid-murid perlu makan ubat. Kalau murid-murid sakit, perlu makan ubat walaupun dia tak sedap, sebab dia memberi manfaat kepada kita. Okey? Ubat rasanya pahit. Lidah kita kalau makan ubat, lidah kita akan bagi respon ubat adalah pahit. Okey? Yang seterusnya adalah telur masin. Okey, telur masin tak sama macam telur biasa. Telur masin ni rasa dia masin. Okey, telur masin ni kalau murid-murid nak tahu, dia punya kulit berwarna putih, dalam dia pun warna putih. Itu adalah telur masin. Kalau telur yang biasa tu kulit dia warna coklat, dalam dia baru warna putih. Okey, kalau telur biasa tu rasa dia rasa biasa, rasa sedap. Kalau telur masin rasa masin. Kita boleh rasa pahit, kita boleh rasa masin. Masin ni sedap ke tidak? Masin pun tak sedap. Yang seterusnya adalah gambar kek. Ni gambar ni semua orang suka. Kek ni rasa dia manis. Kenapa semua orang suka? Sebab kek rasa dia manis. Okey, rasa dia sedap. Yang seterusnya adalah lemon. Lemon rasa dia masam. Tak semua orang suka rasa masam. Mana yang suka rasa masam, suka. Mana yang tak ada, tak ada. Sebab rasa masam ni tak semua orang boleh tahan. Tak semua orang boleh terima rasa masam. Okey, seterusnya kita akan tengok macam mana kita punya muka bila kita makan makanan pahit, masin, manis dan masam. Okey, tengok gambar kawan kita yang pertama ni. Bila dia makan ubat. Murid-murid 5 tahun semua kalau makan ubat mesti macam ni kan muka dia? Muka apa ni? Muka macam pahitnya. Tapi kita kena makan ubat. Okey, jangan tak makan ubat kalau sakit sahaja makan ubat. Okey. Yang seterusnya kalau kita makan makanan yang masin. Muka dia macam masinnya. Selain telur, apa lagi makanan yang masin? Garam. Garam juga makanan yang masin. Okey. Seterusnya kita tengok pula kalau makan makanan manis, macam mana efek kesan muka.
Muka senyum ke, muka sedih ke, macam mana muka kalau kita makan makanan manis? Kita makan kek. Semua orang suka kek kan? Okay, seterusnya kita tekan pada gambar kek. Tengok muka. Nampak tak muka senyum? Happy dapat makan kek sebab rasa kek tu manis, sedap. Kalau masam tu dia tahan masam. Masamnya. Sebab air lemon. Dia minum air lemon. Masamnya. Okey. Okey, seterusnya. Kenapa kita punya lidah kita ni terbahagi kepada beberapa bahagian. Tadi ada 4 rasa betul. Kita rasa pahit, masin, manis dan juga masam. Jadi lidah kita ni terbahagi kepada beberapa bahagian yang menyatakan bahawa makanan tu manis, makanan tu masin, makanan tu pahit, makanan tu masam. Okey? Kita masukkan semua makanan. Kita tengok pembahagian dia. Okay, murid-murid 5 tahun tengok warna hijau. Warna hijau yang paling hujung sekali nak masuk ke dalam kita punya perut adalah rasa pahit. Kenapa Allah jadikan rasa pahit tu di bahagian hujung? Sebab semua orang tak suka rasa pahit. Tak ada orang suka. Okay, lepas pahit kita letak rasa apa? Lepas pahit kita letak rasa masin. Mula pahit lepas pahit masam. Okey, lepas pahit adalah rasa masam. Sebab tak semua orang suka rasa masam. Selepas masam adalah rasa masin. Sebab masin ni membantu untuk menyedapkan makanan. Kalau kita masak kita kena ada garam. Dan yang paling depan adalah manis. Sebab semua orang suka manis. Manis tu adalah kategori makanan yang sedap. Macam gula, coklat, kek. Okay? So, kalau murid-murid 5 tahun nak tahu macam mana rasa pahit, rasa manis, rasa masam, rasa masin, okay, boleh buat eksperimen sendiri kat rumah. Tapi, minta kebenaran ibu, ayah, umi, mami. Okay, jangan buat sendiri. Kalau mami tak izinkan, jangan buat. Okay. Kalau nak rasa manis, boleh ambil gula, rasa dekat lidah. Mesti awak akan rasa manis. Kalau awak nak rasa masin, minta parents awak garam, awak letak dekat lidah. Tadi garam kat bahagian mana? Bahagian selepas manis. Kalau awak nak pahit, awak try ambil ubat, awak tumbuk, awak letak. Tak payah letak kat ujung, letak dekat tu pun dah boleh rasa. Okay. So kita kena jaga. Bila Allah bagi kita lidah, kita kena jaga. Kita kena jaga apa yang Allah bagi. Macam mana kita nak jaga, nak protect, nak lindungi lidah kita? Supaya kita boleh rasa makanan yang sedap, supaya kita boleh bercakap dengan lancar. Okay. Pertama, cara kita nak jaga lidah kita. Okay, pertama kita nak jaga lidah kita, kita jangan makan laju-laju. Kita kena makan perlahan-lahan sebab bila kita makan laju-laju, kita boleh tergigit lidah kita dengan gigi dan ianya akan rasa sangat sakit pada lidah kita. Bila gigi kita gigit lidah, lidah kita akan luka. Jadi kita tak akan rasa yang sedap. Selain daripada tu, kita jangan makan makanan yang terlalu panas. Ia boleh menyebabkan kita punya lidah luka. Bila lidah kita luka, kita susah nak rasa makanan tu. Nak makan, masuk makanan dalam mulut pun susah. Jadi awak kena lindungi, jaga lidah awak dengan sebaiknya. Dengan cara jangan makan terlalu laju. Nanti boleh tergigit lidah, luka. Bila luka, susah nak makan. Okey? Yang seterusnya, selain daripada manusia ada lidah, binatang pun ada lidah. Yang pertama, katak. Okey, katak guna lidah untuk tangkap
Nah, makanan dia apa? Serangga. Katak ada lidah yang panjang. Lidah panjang dia boleh tangkap serangga untuk dia makan. Okey, kalau manusia bukan. Manusia adalah untuk merasa dan juga membantu untuk bercakap. Kalau katak, lidah yang panjang berfungsi untuk mencari makanan dengan cara menangkap mangsa. Okey, boleh faham? Setiap binatang fungsi lidah dia adalah berbeza-beza. Binatang yang kedua, okey, kita tengok binatang yang kedua adalah kita tahu binatang yang kedua adalah anjing. Okey, apa kegunaan lidah kepada anjing? Dia memberikan supaya anjing tu boleh menurunkan suhu badan dia. Okey, bila dia lari-lari, dia penat, dia akan jelihkan lidah dia supaya dia bertenang, dia berehat, supaya suhu badan yang dia lari tadi yang tinggi tu boleh kembali kepada asal. Itu sebab lidah dia kadang-kadang keluar air. Yang seterusnya adalah lidah harimau. Okey, lidah harimau ni tajam. Dia membantu untuk dia makan ataupun mencernakan tulang. Okey, tulang keras betul, tak kisahlah tulang binatang ke, tulang manusia ke, siapa yang berani kacau harimau dia akan makan. Cara dia makan, dia menggunakan lidah. Lidah dia tu tajam-tajam boleh mencederakan kita. Yang seterusnya adalah ular. Okey, ular ni lidah dia bercabang. Nampak tak? Lidah dia bercabang. Panjang dan bercabang. Itu adalah ciri-ciri lidah ular. Okey. Okay, setiap binatang ni dia punya lidah berbeza-beza. Kalau manusia, setiap manusia mempunyai lidah yang sama dengan fungsi yang sama, iaitu membantu bercakap dengan lancar dan juga merasa makanan itu pahit, manis ataupun masin. Okay, kita tengok. Kita buat latihan, kita tengok. Okay, mana satu lidah... Okey, lidah yang pertama sekali, lidah katak. Yang mana satu lidah katak? Dia tangkap serangga, betul. Itu adalah lidah katak. Lidah ular dia adalah bercabang. Nampak tak? Bercabang adalah lidah ular. Manakala menangkap serangga adalah lidah katak. Yang seterusnya, nampak tak air dia meleleh-leleh tu? Untuk turunkan suhu pada suhu biasa adalah anjing. Dan yang terakhir, lidah tajam, landak. Landak punya lidah, nampak tu tajam untuk dia lindungi diri dia. Okey? Untuk dia protect diri dia, untuk dia lindungi diri dia, lidah dia sangat tajam. Siapa berani? Cuba pegang. Okey, kita ulang kaji balik. Tadi lidah yang comel tu, kita perlu jaga lidah. Lidah kita ni boleh rasa makanan. Rasa makanan tu sedap, tak sedap, manis, masam, pahit, masin. Okey, perlu jaga lidah dengan sebaiknya. Lagi satu, jangan suka jelih lidah. Lidah tu kena jaga baik-baik. Kemudiannya kita kena tahu macam mana kita nak lindungi lidah kita. Bila kita ada lidah, kita dah tahu apa fungsi lidah kepada kehidupan kita. Kita kena lindungi lidah kita. Jangan makan terlalu laju. Okey, jangan makan terlalu laju. Kemudiannya jangan makan makanan yang panas. Nanti boleh menyebabkan lidah kita luka. Okey, yang seterusnya, selain manusia, binatang juga mempunyai lidah dengan fungsi yang tersendiri. Binatang juga ada seperti katak, anjing, harimau, ular,
landak dan sebagainya. Okey, itu adalah pembelajaran kita pada hari ini. Jadi murid-murid 5 tahun kena faham. Okey, kena jaga lidah. Okey, sekian. Terima kasih.